Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi kita hari ni ke dalam YouTube channel saya, di mana di sini tempatnya kita membincangkan isu-isu menarik berkaitan hartanah di dalam negara kita. Okey, jadi hari ni kita nak kupas dan bincangkan sebenarnya apakah secara realitinya kerja seorang rent ni, ataupun dalam bahasa Inggerisnya real estate negotiator ataupun perunding hartanah. Mesti ramai yang nak tahu kan. Okay, so seperti yang korang tahu, memanglah rent ni kerja dia menjual menjual rumah, kedai, tanah, kilang, pulau ke kalau dia boleh jual lah kan. Dan selain daripada menjual, dia juga ada menyewakan menyewakan rumah, kedai dan sebagainya. Tetapi apa yang hari ni saya nak sampaikan adalah benda yang paling penting yang seorang rent akan lakukan adalah match kan. Samakan, cari kesamaan kehendak penjual, ciri-ciri yang penjual hendak jualkan harta tadi dengan ciri-ciri yang pembeli nak cari. Okey, so kesamaan, dia nak match kan, dia nak matchmaking kan. So itu tanya diri sendiri, adakah korang boleh buat. Okey, kita pergi ke poin kedua di mana macam mana actually rent ni dia matchmaking kan kehendak penjual dan pembeli tadi Okey, untuk pengetahuan korang rent ni dia bukan duduk satu tempat saja sebenarnya tau. Dia bekerja dengan various rents over Malaysia. Dia bekerja dengan ramai ejen-ejen lain ataupun rent-rent lain daripada tempat lain, daripada negeri Johor, daripada Sarawak, daripada Kedah dan sebagainya. Banyak diorang bekerja. Macam diorang bekerja through communication, internet lah. So daripada WhatsApp, daripada Telegram, banyak. So sebagai contoh saya ni ada satu rumah dekat Selangor saya tak ada pembeli, tetapi ada satu orang rent yang duduk dekat Johor. Kebetulan dia ada pembeli yang memang nak mencari harta di Selangor. Jadi dekat situ kita dapat matchkan kehendak penjual saya yang di Selangor dan kehendak pembeli yang ada di Johor. Jadi kita ni sebagai rent akan bekerjasama, even kita bukan daripada agensi yang sama dan bukan daripada negeri yang sama, tapi kita boleh bekerja supaya kita dapat bantu owner ataupun pembeli menjual ataupun dapatkan properti yang diorang inginkan. So kat sini berlakunya kecepatan dalam salah satu proses penjualan rumah. Okey, poin ketiga adalah kadang-kadang seorang owner dia rasa dia boleh jual rumah dia tanpa bantuan rent, okey. Tetapi dia kena sedar dan harus ingat kadang-kadang ada banyak rent-rent di luar sana yang sebenarnya dah ada ready buyer. Orang kata dah ready 10% untuk beli rumah. Dan orang kata rent tu pun dah buat homework yang orang ni adalah orang yang legit, orang yang memang betul-betul layak untuk beli rumah. So kat situ berlakunya satu kerugian di mana owner, orang kata dah mungkin bazirkan sedikit masa dia untuk mencari pembeli yang benar-benar berkualiti. Jadi itu salah satu sebab apa yang kenapa kita kena pakai rent. Okey, poin yang keempat adalah rent ni juga bila bekerja, bila berlaku proses jualan rumah, diorang ni sebenarnya bekerja dengan banyak banker-banker dan juga banyak dengan lawyer-lawyer. So apa yang saya nak beritahu kat sini adalah rent-rent ni sedia maklum tahu banker mana yang bagus, yang cepat kerja, yang kerja dengan teliti, yang kalau ada isu dia boleh advise, di mana dia boleh bantu mempercepatkan proses loan untuk approve. Dan juga dia tahu dengan lawyer mana yang bagus, yang biasa dia bekerja, yang dapat cepatkan juga proses pemindahan nama di dalam geran kan. Jadi kenapa tak pakai rent, betul? Dan poin yang kelima yang paling penting adalah penjual ataupun owner tak perlu nak smart-smart kepala layan pembeli. Sebab kenapa ada rent? Sebab ada orang tengah. Rent ni lah yang layan kerenah pembeli, rent ni lah yang layan kerenah penjual, owner. So semak kepala rent ni sebenarnya banyak, tetapi itu adalah part of dia punya kerja. So tak ada masalah, dia dah biasa dah pun handle benda-benda macam ni, betul tak? So kenapa seorang owner perlu tanggung segala kerenah pembeli, dan kenapa pula seorang pembeli kena tanggung semua kerenah penjual? Kan ada orang tengah. Kenapa susah-susah, betul tak? Based on apa yang saya cerita tadi kan, agak-agak korang boleh tak jual rumah korang tanpa bantuan seorang ejen? Sebenarnya boleh bukan korang tak boleh, korang boleh, semua orang boleh buat. Cuma kadang-kadang kita bukan mahir dalam salah satu bidang, jadi dia agak menyulitkan sesuatu keadaan. Kadang-kadang kita akan spend time, kita akan spend banyak masa, kita akan spend banyak duit,
Kita akan jumpa macam-macam orang yang bermasalah. Kita akan jumpa banker yang bermasalah mungkin. Kita akan jumpa lawyer yang kita tak pasti macam mana orang kata performance dia bekerja kan. Jadi itu akan menyebabkan masalah datang kepada kita balik. So why not kita spend sikit duit kita kan, kita minta tolong ejen yang berdaftar untuk bantu kita jualkan aset kita. Kan itu lebih mudah kan. Itu bagi saya itu lebih mudah lah. So kita kena faham satu benda, kita kadang-kadang hidup dalam dunia ni, kita berkongsi rezeki kita atas orang lain. So why not kita share sikit rezeki kita dengan ejen, tapi pada sama in return kita dipermudahkan urusan kita untuk jual rumah. Jadi untuk itu saja pada kali ini, insya-Allah di masa akan datang saya akan kupas lagi topik-topik yang lebih menarik, yang lebih hangat untuk kita perbincangkan. Dan sebelum kita berhenti di sini, jangan lupa subscribe, like dan share Facebook page saya dan juga YouTube channel saya. Itu saja setakat ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bye-bye.